Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik dan DIY Malaysia. Kita selalu dengar tentang pertanian dan juga peternakan moden yang menggunakan teknologi dan juga peralatan yang canggih dan moden untuk meningkatkan mutu pengeluaran dan juga hasil keluaran. Dan yang paling penting, penggunaan teknologi ini dapat membantu kita untuk pastikan kita punya pelaburan ataupun usaha kita dalam pertanian ataupun peternakan ini dapat membuahkan hasil. Sebagai contoh, dalam ternakan lobster ataupun udang kara air tawar, katakanlah kita dah masukkan 10,000 ekor anak benih dalam kolam. Tolak survival rate ataupun jumlah kematian 20%, maksudnya kita akan ada 8,000 ekor lobster untuk kita tuai nanti untuk kita harvest. Jadi, macam mana kita nak pastikan 8,000 ekor ni tak lesap, tak dicuri atau menjadi santapan pemangsa semula jadi macam memerang, biawak ataupun burung. Untuk pantau kolam ternakan, pentanak boleh gunakan CCTV. Inilah contoh CCTV yang saya dah test selama sebulan dan hari ini apa yang saya nak share dengan tuan-tuan adalah pengalaman saya selama 1 bulan menggunakan CCTV ni. Kamera ni memang lain daripada CCTV yang biasa sebab bukan saja kita boleh buat permanent installation ataupun pemasangan kekal, tapi boleh juga kita buat secara portable ataupun pemasangan sementara untuk pantau kawasan tertentu di kolam ternakan. Sebagai contoh, katakanlah dekat kolam kita nampak ada kesan jaring koyak ataupun pagar yang dah roboh ataupun kesan laluan binatang menuju ke arah kolam ternakan kita nak kena kenal pasti dulu apakah jenis haiwan tersebut sebelum kita boleh selesaikan masalah pemangsa ni. Jadi kamera ni memang sangat sesuai. Untuk setup ni ada 2 komponen utama yang kita perlukan. Yang pertama adalah kamera tu sendiri dan yang kedua adalah solar panel. Dan fungsi solar panel ni adalah untuk cas bateri yang ada dalam kamera ni. Seterusnya tentang bateri, berapa lama bateri yang ada dalam kamera ni boleh bertahan bila dah full charge. Okey, hari itu saya balik beraya di kampung selama seminggu. Jadi saya gunakan kamera ni untuk monitor tangki siakap sebab saya nak tengok sama ada ataupun tak supply TMB. Sebab kalau ada supply pada TMB, saya akan nampak pergerakan di permukaan air, akan nampak bubble oksigen. Lagi satu, saya nak monitor DIY auto feeder yang saya buat sebelum ni. Saya nak tengok ada tak makanan yang keluar. Tapi memandangkan saiz pellet tu agak kecil, saya tak nampak pellet tu jatuh. Tapi saya boleh tengok pergerakan semasa ikan makan bila pellet tu dah jatuh. Jadi bila saya nampak ada pergerakan ikan tengah makan, jadi saya tahu auto feeder tu berfungsi dengan baik. Auto feeder tu saya set gunakan timer. Pada masa tertentu dia akan keluarkan makanan. Jadi pada masa yang sama saya akan buka apps yang saya dah install dekat phone untuk monitor dekat phone saja. Tapi masalahnya masa saya nak pasangkan kamera dekat tembok tu, saya lupa nak pindahkan sekali dengan solar panel. Jadi sepanjang seminggu saya dekat kampung, kamera ni hanya berfungsi dengan menggunakan bateri yang ada dalam kamera ni saja. Bila saya dah balik ke rumah daripada kampung, lepas seminggu bateri tu masih lagi tinggal 11%. Jadi kesimpulannya, bateri tu memang boleh bertahan lebih daripada 1 minggu bila dah full charge. Dan lagi satu pilihan, kalau nak jimatkan kos dan tak nak gunakan solar panel ni, kita boleh charge kita punya kamera ni hanya dengan menggunakan power bank ataupun USB saja. Dalam kotak ni memang dah disediakan sekali kabel USB Type A to micro USB. Jadi kita boleh gunakan power bank ataupun USB saja untuk charge kamera ni. Dan sekali kita charge boleh bertahan selama seminggu. Tapi kalau nak lagi mudah, takut terlupa charge dan sebagainya, lebih elok gunakan solar panel ni. Dari segi pemasangan, ada 2 kaedah untuk kita lekatkan ataupun untuk kita mount kita punya kamera ni. Yang pertama adalah pada permukaan keras, sebagai contoh dekat dinding ni. Kita tebuk dinding, kita pasangkan wall plug dan kita skrukan kamera dekat sini. Yang kedua, kamera ni juga kita boleh pasang pada tiang ataupun pokok macam ni dengan menggunakan bracket dan juga aksesori yang dah disediakan sekali. Inilah peralatan dan juga aksesori yang ada dalam kotak ni. Yang pertama untuk kamera. Kamera ni saya dah pasangkan dengan bracket dan juga antena untuk Wi-Fi. Kemudian kabel USB daripada Type A to micro USB. Kemudian kita ada stiker untuk CCTV. Skru dan wall plug memang dah disediakan sekali. Dan lagi satu, kita ada mounting template. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita gunakan mounting template ni. Dekat sini pula kita ada tali ataupun webbing untuk kita mountkan CCTV ni pada tiang ataupun pokok. Ada sekali dengan plate dan juga skru. Yang mana satu tuan-tuan nak guna bergantung kepada kesesuaian. Untuk pemasangan pada tiang ataupun dinding konkrit, first kita lekatkan dulu stiker mounting template ni. Kemudian barulah kita tebuk lubang untuk kita pasangkan wall plug, dan kedudukan lubang ni adalah mengikut lubang yang dah ditanda pada stiker ni. Bila lubang dah tebuk, wall plug pun dah pasang, barulah kita boleh sambung untuk mounting kamera ni. Jadi saya akan keluarkan dulu mounting bracket. Kita akan lekatkan dulu mounting bracket pada dinding, kemudian baru kita pasangkan kamera ni. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan macam mana cara untuk tuan-tuan mount CCTV ni pada tiang ataupun pokok.
Ini peralatan ataupun aksesori yang kita perlukan. First, kita pasang dulu tali ataupun webbing ni pada plate ni. Kemudian kita skrukan plate tadi pada mounting bracket ni. Tapi untuk pemasangan ni saya akan pasangkan balik kamera ni pada kedudukan asal, sebab tujuan saya kamera ni saya nak gunakan untuk monitor saya punya tangki telakan siakap ni. Jadi saya akan pasangkan balik kat tembok ni. Untuk kita set up dan configure kamera ni memang sangat mudah, sebab dalam menu ni memang ada cerita dengan detail step by step macam mana kita nak set up, nak configure kita punya kamera ni. Untuk kita pasang CCTV ni ataupun apa sahaja jenis CCTV, ada 3 elemen utama yang kita kena ada. Yang pertama adalah power. Tapi untuk kamera ni dari segi power tak ada masalah. Kalau kita charge gunakan power bank, gunakan USB charger pun, bateri boleh bertahan selama seminggu. Dan kalau kita sambungkan kepada solar panel, tak ada lagi masalah tentang power. Yang kedua adalah data connection. Untuk kamera ni, untuk data connection menggunakan Wi-Fi, saya pilih yang menggunakan Wi-Fi sebab saya nak pasang ni dekat rumah dan dekat rumah saya ada Wi-Fi. Tapi kalau dekat kolam ternakan, dan mustahil lah dekat kolam ternakan kita ada Wi-Fi, tuan-tuan boleh pilih model yang menggunakan SIM card. Kita boleh masukkan SIM card dalam kamera dan kita ada connection ke internet. Sebab apa kita perlukan internet? Sebab kita nak monitor kamera ni dengan menggunakan handphone kita. Dan yang ketiga adalah storage. Untuk kamera ni, kita memang ada slot untuk masukkan SD card. Dan lagi satu, kita dekat Malaysia ni beruntung sebab Riolink dah sediakan free cloud storage untuk simpan recording daripada kamera ni. Dekat sebelah belakang kamera, yang ni adalah untuk kita skrukan pada mounting bracket. Dan yang ni adalah antena untuk Wi-Fi. Dan lagi satu dekat bawah ni adalah charging port, dan kalau kita nak sambungkan kepada solar panel nanti, kita akan sambungkan pada bahagian ni juga. Sebelah bawah ada speaker, dan kenapa ada speaker? Sebab kamera ni support two-way audio. Sebagai contoh, sebelum ni saya pasang kat depan rumah, bila ada orang nak hantar barang, saya tak ada kat rumah. Apa yang saya boleh buat? Saya boleh bercakap dengan orang nak hantar barang tu dengan menggunakan kamera ni. Dan dia punya mic ada bahagian depan. Dekat sini ada slot untuk kita masukkan SD card. Kemudian button untuk kita on dan offkan kamera ni. Dan kat sini adalah button untuk kita reset kamera ni. Untuk on, kita tolak je switch ni ke bawah. Kamera dah on. Bahagian depan kita ada mic, status LED, lens untuk kamera. Dan yang kat sini adalah daylight sensor. Dan lagi satu sensor dekat sini adalah PIR sensor ataupun infrared sensor. Dan pada waktu malam, bila kurang cahaya, secara automatik dia akan rakam dalam black and white. Dan lagi satu ciri yang penting yang ada pada kamera ni adalah kamera ni waterproof. Sebab masa testing tu, kamera ni saya pasang dekat depan, dekat luar, tak ada bumbung, kena hujan lebat, tak ada masalah, kamera ni masih berfungsi dengan baik. Untuk configure ni kita kena install app, ada dekat Google Play, dekat Apple Store pun ada. App ni namanya Riolink, kita install dulu. Okey, apps tadi kita dah siap install, jadi kita klik pada open, agree, allow. Dekat apps tadi, klik pada butang tambah ni. Dan sekarang kita kena scan QR code yang ada pada kamera ni. Ni QR code yang kita nak scan, dan pastikan handphone ni dah connected pada Wi-Fi. Kita scan QR code. Okey, QR code dah scan. Sekarang barulah kita onkan kita punya kamera ni. Welcome to Riolink. Please install Riolink app and scan the QR code on the camera. Saya nak tutup dulu speaker ni sebab bunyi dia agak kuat. Okay, sekarang ni kita kena configure Wi-Fi untuk kamera ni connected dengan kita punya network. So klik pada Wi-Fi not configured, klik next. I have heard the voice played by the camera, dan klik next. Dan masukkan tuan-tuan punya SSID dan juga password, klik next. Dan sekarang ni pula kita nak kamera ni untuk scan QR code yang ada dekat phone ni. Scan now. Dia akan keluar QR code dan kita letakkan kamera dekat depan ni pada jarak 30 cm untuk kamera ni scan QR code ni. Okey, dah dengan bunyi beep, scan dah succeed. Kemudian kita kena create password untuk akses kamera ni. Saya akan create je 1 2 3 4 5 6. Dan dekat bawah pun sama juga, confirm 1 2 3 4 5 6. Next, kita boleh namakan kamera ni. Saya nak letak ni sebagai front camera. Next. Okey, sekarang kita dah nampak.
video daripada kamera ni. Sebelum saya mountkan kamera ni, saya akan tunjuk dulu cara untuk sambungkan kepada solar panel. Sebab bila saya dah mount nanti susah saya nak tunjuk sebab tempat tu agak sempit. Jadi ini adalah untuk sambungan kepada solar panel. Okey, solar panel dan kamera ni dijual berasing ya. Jadi ada dua benda yang tuan-tuan kena beli. Satu kamera dan satu adalah solar panel. Dan untuk tuan-tuan dapatkan kamera dan juga solar panel ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Dan kabel ni memang agak panjang. Panjang kabel ni 4 meter. Untuk solar panel ni pun dah disediakan sekali dengan mounting template. Jadi mudah untuk tuan-tuan mount solar panel ni. Untuk buat sambungan, kita buka cover ni. Kemudian ni kita punya kabel USB daripada solar panel, micro USB. Kita keluarkan dia punya getah ni. Kemudian kita sambungkan dekat dia punya charging port. Kemudian kita slide cover ni supaya connection ni waterproof, air tak masuk. Tuan-tuan kena tolak sampai rapat. Okey, ini saja sambungan yang tuan-tuan perlu buat untuk sambungkan solar panel kepada kamera ni. Kalau tengok dekat sini pun lampu LED hijau ni dah menyala, maksudnya tengah charging. Untuk pasangkan kamera, kita pusingkan je kamera ni. Kita pusing sampai ketat. Okey, kemudian kita adjust kedudukan ataupun angle yang kita nak. Letakkan balik. Dan untuk solar panel saya akan letakkan dekat atas ni saja. Dan kabel dia pun agak panjang 4 meter. Jadi kalau jauh pada kamera pun tak ada masalah. Tapi untuk ni saya akan letakkan dekat atas ni saja. Dan saya akan ikat dengan menggunakan kabel tie. Okey, dah siap pemasangan. Sekarang ni saya akan masuk ke dalam. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan tentang spek kamera ni dan juga macam mana cara untuk tuan-tuan beli kamera ni. Untuk tuan-tuan beli kamera ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description, dan dekat ruangan komen pun saya akan letakkan sekali link ni. Jadi kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan klik saja link yang saya sediakan ni. Model kamera ni Reolink Argus Echo, wire free wireless outdoor, battery security camera. Untuk power kita ada bateri dan juga solar power. Dia punya resolution 1080p Full HD, dan kamera ni support two-way audio. Sebab tu saya boleh gunakan kamera ni untuk communicate dengan orang yang hantar barang dekat rumah ni bila tak ada orang dekat rumah. Dan kamera ni memang waterproof ataupun weatherproof IP65, dan harga kamera ni $60. Paling penting kita akan dapat kamera yang original sebab kita beli direct dengan Reolink, berbanding kalau kita beli dekat Shopee ataupun Lazada, ada kemungkinan kita akan mendapat kamera yang tak original. Kalau kita convert $60 kepada RM, harga dia cuma dalam RM266. Brand ni memang dah famous, jadi memang akan ada kamera yang tak original. Okey, kamera tadi kita dah siap pasang dan berfungsi dengan baik. Jadi nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku Polit Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.